Kan aku tunjuk kursi kosong Syira. Okay. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemah lembut je, antara dengar dengan tak dengar je. Boleh tak gunakan suara di rumah? Lain macam kan? Ke memang macam tu kat rumah? Bang, bangun bang. Macam tu kan? Panggil anak-anak, kejutkan anak-anak, bangun sahur. Oh, mungkin memang betul lah ya. Mereka yang bertugas di Ibu Pejabat Penjara Malaysia ni. Subhanallah, kita ni berada di Ibu Pejabat Penjara. Ini Ibu Pejabat Penjara Malaysia. Oh, memang ni Ibu Pejabat. Masya Allah. Okey. Mungkin kerana menjaga dan banyak ditugaskan bersama dengan orang-orang yang berhadapan dengan kesalahan dalam taubatnya. Jadi masing-masing pun sentiasa dalam keadaan keinsafannya. Masya Allah, insya Allah. Subhanallah, sekali lagi saya bagi salam, jawab dengan semangat. Memberi salam itu sunat, menjawabnya adalah wajib. Dan salam itu adalah satu doa. Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu kepala ibadah. Subhanallah. Salam adalah satu ucapan di dalam Islam, dijadikan sebagai bentuk kata aluan ataupun greeting. Kita sebut apa? Ucapan setiap kali kita bertemu. Kita bagi salam, Assalamualaikum, salam sejahtera ke atasmu, keselamatan ke atasmu. Tak pedik, letak di bawah. Tak payah angkat. Subhanallah, tenang-tenang, macam biasa. Subhanallah. InsyaAllah dia orang takkan tangkap kita ni. Tangkap hati adalah jatuh hati kan. Subhanallah, muslimat. Salam adalah satu syiar, satu perkara yang besar kalau kita hayati dia. Sekiranya ketika kita mengucapkan dan kita memberikan dan menjawab salam disertai dengan rasa khusyuk ataupun disertai dengan rasa berdoa, maka salam itu akan jadi satu bentuk doa. Tapi kalau sekadar ucapan tanpa doa, maka kita bimbang itu hanyalah bentuk ayat menyapa. Kalau Mak Saleh dia jumpa, hi, good morning, how are you? How your days today? Contoh kan. Have a good evening, have a good morning, have a good day. Contoh. Tapi kita dalam Islam dah tetapkan memberi salam dan menjawab salam. Jika kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari yang tiada manfaat. Tidak ada apa-apa lagi yang boleh kamu ambil manfaat, boleh minta pertolongan daripada harta benda kamu, ataupun daripada anak pinak kamu, ataupun daripada segalalah bentuk dunia, kedudukan, pangkat, daripada suamimu, daripada anak-anakmu, isterimu, daripada jawatan yang kamu ada, tidak bermanfaat, tidak ada makna dan tidak ada erti sedikit pun, iaitu di hari kiamat kelak. Allah kata di hari yang tiada manfaat sedikit pun harta benda, anak pinak kamu dan apa jua yang kamu ada, illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, orang yang datang bertemu dengan Allah dengan jiwa yang sejahtera, jiwa yang selamat. Kerana itu bila ada orang yang mendoakan kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka sepatutnya kita jawab dengan rasa gembira dan bahagia.
Sebab kita didoakan dengan satu doa yang kita perlukan setiap saat. Kita perlukan apa? Salam, iaitu keselamatan, kesejahteraan. Wa rahmatullah, rahmat Allah. Wa barakatuh, berkat daripada Allah. 3 perkara yang kita sangat perlu setiap saat hidup. Dan kita sangat perlu bila dalam barzah besok nak selamat. Nak dalam barzah dalam keadaan berkat. Dalam keadaan dapat rahmat Allah, maka selamat daripada azab kubur. Di mahsyar kelak kita juga sangat perlukan 3 perkara ini. Kita perlukan keselamatan di pada mahsyar kelak. Di bawah naungan Allah, tidak diazab di pada mahsyar. Dan kalau boleh kita nak masuk syurga tanpa dihisap. Di pada mahsyar kita sangat perlu keberkatan. Semua amalan kita itu diberkati. Rumah kita diberkati sehingga kan rumah memang kita tinggalkan. Tapi bila rumah itu berkat, berkat itu kekal. Setelah kita mati, satu pun kita tak boleh bawa. Kereta yang kita ada 4-5 biji pun satu pun tak boleh bawa. Tapi keberkatan daripada kereta itu kita boleh bawa. Kereta yang berkat dibawa mencari rizki. Kereta yang berkat dibawa menuntut ilmu. Dibawa menuju ke rumah Allah, ke masjid. Dibawa ke tempat-tempat yang baik, bukan tempat yang haram. Di dalam kereta itu terbinanya kasih sayang sebuah keluarga. Dalam kereta itu kita sentiasa mengisi dengan zikir. Kita mengisi dengan nasihat-nasihat, kan, bercakap-cakap yang baik dengan suami dan sebagainya. Berkat itu berkekalan. Sebab itu bila ditanya apa definisi berkat, kalau kita rujuk maksudnya ziyadatul khair, iaitu bertambah-tambah kebaikan. Kita tak bertambah, tapi kebaikan kita menggunakan harta apa saja bertambah. Rumah kita dihiasi dengan perhiasan yang baik, mengingatkan kepada Allah. Rumah kita dibina kasih sayang yang kerana Allah yang sejati. Bersama dengan suami, anak-anak. Rumah kita dibangunkan solat berjemaah. Rumah kita dihidupkan dengan baca Quran berjemaah. Kan, dengan zikir-zikir dan sebagainya. Maka rumah kita akan tinggalkan. Tapi keberkatan daripada rumah itu kita akan dapat. Anak adalah anugerah. Tetapi ia sebenarnya adalah amanah. Jika kita amanah dengan anugerah anak, maka ia jadi berkat. Kita akan tinggalkan anak. Ataupun anak akan tinggalkan kita. Tetapi keberkatan itu akan kekal menjadi laluan kita ke syurga. Sebab itu saya selalu suka bila mula dengan memberi salam, kemudian kita lihat ada yang perasan tak perasan dan tidak menjawab dengan rasa ia adalah satu ibadah yang sangat besar. Itu adalah satu doa yang sangat kita perlukan. Jadi saya kira memang wajar kita mengingatkan, kita mengulang, kita muhasabah, kita cuba naikkan tingkatan salam kita itu kepada tingkatan yang lebih tinggi. Kalau selama ni Assalamualaikum, macam tu kan? Assalamualaikum. 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 Okey, ataupun Assam maksud dia kecelakaan. Terus maksud dia berbeza. Ini pernah disebut dalam satu hadis. Ketika itu Rasulullah SAW bersama dengan Sayyidatina Aisyah sedang berdua mungkin di luar. Lalu ada orang kafir Quraisy memberi salam. Bukan beri salam, tetapi mengucapkan kalimah Assalamu alaika ya Abul Qasim. Assamu, dia tinggal perkataan lam. Kalau kita sebut Assalamualaikum, Assamu. Sama dengan orang kafir Quraisy ini sebut Assalamu alaika ya Abul Qasim. Kenapa mereka panggil Abul Qasim? Sebab orang Arab memang begitu. Dia akan ambil nama anak lelaki pertama. Jadi anak lelaki pertama Nabi Muhammad SAW adalah Qasim. Kita, anak lelaki pertama nama siapa? Biarlah anak pertama sampai ke 5 perempuan. Tapi bila gelaran akan diambil anak lelaki pertama. Kalau saya Ummul Luqman. Kalau kita tidak ada anak, boleh ambil nama anak lelaki, anak saudara lelaki pertama. Ini ditanya oleh Sayyidatina Aisyah. Ya Rasulullah, wahai suamiku. Semua orang ada laqab, semua orang ada gelaran. Ummu Salamah, Ummu Aiman, Ummu Abdillah. Tetapi aku tidak ada. Aisyah tidak ada anak. Rasul kata kamu adalah Ummu Abdillah. Sebab ambil nama anak sulung yang pertama Sayyidatina Asma. Asma tu kan kakak kepada Sayyidatina Aisyah, kakak kepada Rasulullah SAW. Kakak ipar lah. Jadi anak pertama adalah Abdullah bin Zubair.
Jadi Aisyah pun senyum gembira. Rasul sedaya upaya memujuk isterinya yang untuk mengisi kekosongan. Sebab itu ibunda kita Sayyidah Aisyah ini mewakafkan dirinya untuk ilmu. Itu hikmahnya kenapa Sayyidah Aisyah tidak mengandung dan melahirkan anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah muslimat. Masa ni bila ada orang kafir Quraisy ucapkan kalimah assalamu alayka ya Abul Qasim. Maksud dia kecelakaan bagi kamu wahai Abul Qasim. Lalu Rasulullah menjawab wa alayka. Rasul jawab wa alayka, ke atas kamu juga. Kemudian Sayyidatina Aisyah tak puas hati. Sayyidatina Aisyah pun jawab balik. Sebab Rasul dah jawab. Rasul jawab apa? Wa alayka, ke atas kamu juga. Rasul tak ulang balik perkataan asam tu. Kemudian Sayyidatina Aisyah pun dia geram kan. Macam kita lah. Kutuk kita tak apa lagi. Jangan kutuk anak. Contoh kan. Jangan kutuk mak ayah. Jadi Sayyidatina Aisyah ni dengar apa yang disebut oleh kafir Quraisy ni. Kemudian Aisyah pun menjawab wa alaika azamu wa alaika zamu wasamu. Dia tambah lagi. Ke atas kamu kehinaan dan kecelakaan. Rasul pun marah Sayyidatina Aisyah. Jangan kamu wahai Aisyah berkata dengan perkataan yang keji. Maksudnya kita, kalau pun ada orang hina, orang keji, orang kecam, jangan sekali-kali mengulangi perkataan yang hina dan kecam itu, walaupun sekadar untuk membalas. Kadang-kadang kan, anak-anak, bukan anak-anak kita lah, setengah budak-budak kan, kanak-kanak. Kau dia kata, kau, tak maaf ya, macam kau bodoh contoh kan. Kadang-kadang kanak-kanak lebih cenderung untuk balas berganda. Kau bukan bodoh je, kau hitam, kau bangah, contohlah ya. Tetapi Nabi menegur Sayyidatina Aisyah. Dan Sayyidatina Aisyah ibunda kita sangat jujur. Walaupun kisah ini mungkin membuka sedikit kesilapan dia. Tapi Sayyidatina Aisyah tetap menyampaikan ilmu tersebut walaupun berkaitan dengan kesilapan dia. Berbezalah dengan kita ibu-ibu. Kalau kita dengan anak-anak cerita yang elok-elok kan. Mak dulu dah jangan pandai ni. Mak dulu ni. Yang tak elok kita tak cerita kan. Kita tak akan cerita, baguslah anak mak. Mak dulu teruk tau. Kita akan simpanlah yang teruk, yang baik-baik je kan. Tapi ibunda kita Sayyidatina Aisyah sentiasa banyak menyampaikan kisah kerana dia nak menunjukkan dia adalah wanita yang ingin diteladani. Termasuk bila dia buat kesilapan, apa yang dia dapat teguran dan apa yang dia berubah. Jadi subhanallah, Rasulullah tegur. Jangan kamu berkata dengan perkataan keji. Kemudian ibunda kita Aisyah bertanya kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kamu tidak dengar ke apa yang dia cakap? Tak puas hati, opong pakai suka menjawab. Ya Rasul, kamu tak dengar ke dia cakap apa tadi? Rasul kata, aku dengar dan aku telah menjawab. Dan Rasul tanya balik Aisyah, kamu tak dengar ke apa yang aku jawab? Kamu tak dengar ke apa saya jawab? Rasul jawab, wa alaika. Rasul tak ulang balik perkataan keji, Rasul cuma sebut ke atas kamu jua. Rasul tak sebut ke atas kamu jua kecelakaan, tidak. Muslimat sekalian, media sosial hari ini ada banyak viral yang memang layak dimaki. Minta maaf lah, saya bukan nak bela pembuat ataupun pemangsa. Contoh isu Bella lah contoh kan. Sekarang ni kan tengah keluar balik cerita isu Bella. Ramai mana orang kalah dengan ujian isu Bella. Maki hamun hina keji kepada pelaku yang sedang dibicarakan. Kita tahu, memang kita tak boleh terima. Kejam, zalim, kita rasa ish. Tetapi cuba tetap menjaga lidah lagi bulan Ramadan supaya kita tidak terkeluar menulis perkataan keji, perkataan hina orang lain dan sebagainya. Kita semua ada dosa masing-masing. Kita ada kejahatan dalam diri. Kita ada yang tersembunyi. Subhanallah. Kejahatan masing-masing. Mungkin kalau kita tengok pelaku dia dahsyat dari sudut tu dan kita rasa kejam, kita rasa sekian-sekian. Sudah tentu seburuk-buruk, sejahat-jahat macam mana pun ada kebaikan. Ini bukan pasal nak bela pelaku ke tidak. Isunya adalah saya suka untuk berpesan pada diri saya. Bagaimana marah pun kita, geram macam mana, memang layak macam mana pun untuk dimaki. Jangan keluarkan perkataan makian daripada lidah dan juga jari kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi muslimat sekalian, bila bagi salam, insyaAllah saya nak bagi salam. Ni mukadimah ni belum start lagi ya. Sebab kita nak bagi salam lagi sekali ni. Supaya salam ini lebih bererti. Salam ini lebih bermakna. Bukan Waalaikumsalam.
Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, duduk tegak sikit. Nak semangat ni bagi salam ni. Masya Allah. Dek, kamu boleh tegak, tinggikan sikit ke? Sebab dia orang tinggi, tak terhalang. Masa ustazah kalau gitu mendongak. Kamu kena tinggikan sikit. Tu. Sebab saya duduk sini, kita nampak. Jadi mendongak tak cantik. Okey. Boleh duduk tegak semua? Kan kawat setiap pagi kan? Tak bukan semut berbaris satu-satu. Okey, tinggi lagi dek, tinggi lagi. Okey. Masya Allah. Kita boleh ni ke? Boleh ke kalau kita minta kebenaran tutup tapi tak gelap sangat kan? Okey ya. Sebab kadang-kadang bila cahaya belakang dia jadi backlight. Okey ya. Dek, kamu sini sikit. Oh, ada kamera. Ni kamera ni. Oh, kelas kamera dia ni. Oh, buat live juga ni. Oh, seluruh penjara di Malaysia. Oh, serentak seluruh penjara Malaysia. Masya Allah. Subhanallah. Okey, baik. Jadi mungkin semuanya jumlah ribu-ribu lah. Kalau campur kita tengok di TikTok dengan di page. Kamu confirm ini page tapi tak nampak. Tak keluar ya. Okey, tak apa. Okey, nak bagi salam ceritanya. Okey, bersedia? Wahai para muslimah salihah, perhiasan dunia terindah, bakal bidadari di jannah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Alah, lembutnya. Memang terbuktilah lembut. Jadi siapa nak cari calon-calon isteri lembut, ada dekat sini rupanya. Subhanallah. Tak bangun ni anak-anak kalau macam ni cara nada suara ni. Hai, Masya Allah. Datin. Baru tahu kan dia orang ni lemah lembut. Tapi kalau pergi pasar mungkin lain macam sikit kan. Lain lagi kat bazar Ramadan, dia dah beratur lama, keluarlah suara rumah dia kan. Puasa, Masya Allah. Okey, muslimat sekalian, alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak di atas jemputan yang sangat istimewa daripada Persiap. Itu memang Persiap. Masuk Persiap itu Persiap Ibu Pejabat Penjara Malaysia, Maktab Penjara Malaysia dengan kerjasama Bahagian Agama dan Kaunseling Baka, Ibu Pejabat Penjara Malaysia. Terima kasih yang kita hormati dan kita muliakan, yang berusaha antaranya Datin Hajah Zihana binti Muhammad Zain yang di-Pertua Persiap Malaysia. Datin Hajah Zihana. Ini yang Malaysia. Kemudian Datin Hajah Rosnani binti Muhammad, pengerusi Persiap Cawangan IPPM MPM. Seterusnya Datin Zaiyah binti Abdul Kasim, naib pengerusi Persiap Cawangan IPPM MPM. Para pegawai dan ahli Persiap Ibu Pejabat Penjara Malaysia. Seterusnya muslimin-muslimat yang dikasihi sekalian, sama ada yang hadir secara fizikal dan hadir secara maya. 3 hari berturut-turut, tak tahu macam mana boleh jadi tersusun macam ni, tu PA. 3 hari berturut-turut dengan badan beruniform. Hari ni hari Khamis. Hari Selasa, saya dengan 3 tentera duduk dalam satu ni. Ada tentera udara Malaysia, ada tentera laut Malaysia, ada tentera darat. Jadi waktu tu keselamatan saya dijaga oleh ketiga-tiga. Daripada darat, udara dan juga laut. Memang. Dan dia pun buat serentak satu Malaysia. Tapi kita buat fizikal jugalah di Ibu Pejabat. Semalam pula, di kamp tentera udara di Raja Malaysia di Sepang. Sepang ke? Subang. Macam tu. Subhanallah, hari ni pula di penjara. Masya Allah, Allahu Akbar. Itulah ya, kadang-kadang tu dah lama juga permintaan dalam yang badan uniform ni tiba-tiba dapat berturut-turut. Esok tentera mana pula? Tentera bawah ni, bawah tanah. Subhanallah, muslimat sekalian, alhamdulillah, tajuk yang diberikan adalah Ramadan Penghapus Dosa. Ramadan Penghapus Dosa. Alhamdulillah. Memang semua khusus program ni wanita ke? Oh, memang tak, bukan untuk lelaki. Lelaki tak ada dosa untuk dihapuskan. Mana lagi banyak buat dosa?
Wanita ke lelaki? Sama. Masya Allah. Agak-agak lah. Jujur lah rasa mana yang lebih banyak buat dosa, perempuan ke lelaki ya? Perempuan. Ya Allah, datin terasa hatinya. Kan? Subhanallah. Perempuan, Allah bukakan kemudahan untuk dapat masuk mana-mana pintu syurga melalui 4 syarat kan? Nabi SAW bersabda, seorang wanita itu apabila dia menjaga salatnya, kemudian menjaga puasa Ramadannya, kemudian menjaga maruah dirinya, kemudian dia menjaga suaminya ataupun mentaati suaminya, maka masuklah daripada mana-mana pintu syurga yang dia kehendaki. Kalau bunyi daripada hadis tu macam mudah je perempuan masuk syurga. Saya nampak 4 saya cukup syarat Ustazah. Jadi bulan puasa biasa-biasa sudahlah. Dah mana-mana pintu dah boleh masuk. Sebenarnya keempat-empat ni semua berat. Belum tentu lagi. Sebab di sana ada juga ruang yang besar bagi wanita untuk tergelincir sangat mudah ke gerbang pintu neraka. Nauzubillah min zalik. Allahu Akbar. Kita semua perempuan. Apa cabaran paling utama orang perempuan? Apa ujian paling utama? Apa sebab utama kita perempuan boleh jadi terjebak ataupun boleh jadi melakukan dosa? Angkat tangan. Marilah kita share. Agak-agak apa punca utama, fikir-fikir balik kita ni. Sebab utama kita boleh menyebabkan kita banyak menghimpun dosa. Dah diam dah semua. Okey, betul nafsu. Itu masih umum lah kan? Okey, sekarang saya tanya soalan. Anggota badan mana pada perempuan ini yang paling banyak buat dosa? Subhanallah. Mulut. Mulut ada berapa? 1. Lepas tu ada pagar tu mulut tu. Gigi tu kan? Lidah tu. Kalau kita kata mulut ni buat dosa apa? Sebab muncung-muncung. Lidah tu. Lidah yang tidak bertulang. Lidah ada 1 je. Dah lah ada pagar gigi tu. Lepas pagar ada pula ni. Lagi dahsyat daripada kawalan penjara. Kan? Dan lidah tak nampak. Ke ada orang kalau senyum nampak lidah? Saya bercakap nampak tak lidah? Tak nampak mulut kan? Dia tersembunyi duduk di dalam. Semua anggota lain ada 2. Mata 2, lubang hidung 2, telinga 2, tangan 2, kaki 2, lidah 1. Tapi sebab lidah, semua anggota badan lain jadi mangsa. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW, sesungguhnya setiap anggota badan manusia berpagi-pagi dengan mengadu kepada Allah tentang perihal lidah. Kita tak dengar. Kalau dengar memang tak datang kerja lah. Dengar kaki, tangan bercakap. Mengadu mereka kepada Allah tentang perihal lidah. Kerana lidah badan binasa. Memang betul lah. Mengadukan. Tangan tak buat dosa gitu, kaki tak buat dosa, tapi kerana lidah berlakukan dosa, bukan lidah saja akan diazab dalam api neraka, seluruhnya akan diazab. Sebab lidah banyak hubungan terputus. Kerana lidah menyebabkan banyak pembunuhan, kematian disebabkan lidah. Kerana lidah banyak sangat hati yang pecah, berderai, berkecai. Kerana lidah saja, sama ada lidah yang berbunyi ataupun lidah jari, kedua-duanya. Subhanallah, kerana lidah banyaknya manusia dicampakkan ke dalam neraka. Sebab itu Nabi bila ditanya apakah amalan ataupun apakah sesuatu yang boleh menyelamatkan daripada api neraka, Nabi terus menunjukkan, Nabi sampai keluarkan lidah daripada mulut. Nabi kata, jagalah ini, jaga ni, jaga lidah. Tapi hari ni ada 2 dah lidah. Lidah jari dengan lidah ni. Dua-dua sama kena jaga. Subhanallah. Sungguhlah. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Antara penyebab Nabi sebut. Tidak ada lebih. Tidak ada yang penyebab yang lebih banyak menyebabkan tercampaknya manusia ke dalam neraka melebihi ni. Lidah. Lidahlah penyebab utama menyebabkan manusia dicampakkan ke dalam neraka. Dan lidah juga banyak menghapuskan amal ibadah kita muslimat. Kadang-kadang kita dah berkorban dalam sebuah keluarga. 10 tahun berkorban, 15 tahun berkorban, 20 tahun. Tetapi kerana lidah, na'udzubillah kita bimbang
Pahala kita berkorban, kita bersabar selama ini berguguran begitu sahaja. Contoh, ada seorang wanita datang bertemu, "Ya Allah, Ustazah mengadu. Masa saya kerja Jabatan Agama dulu sebagai perunisa rumah tangga. 20 tahun Ustazah saya bertahan. Dengan suami kaki pukul, suami gini, maki, hamun, suami semua ada package lengkap lah suaminya." Lepas tu, saya tanya, "Puan nak buat macam mana?" "Saya rasa tiba masa saya nak berpisah. Saya tak maafkan apa yang suami saya buat sama ni. Saya tidak redha Ustazah. Saya nak tuntut balik semua nafkah yang dia tak bagi. Saya nak tuntut balik semua apa yang saya dah bayar. Selama ni Ustazah saya bayar gini, saya bayar itu, saya bayar ni. Saya dengar dulu luahan. Kan dia meluah gini. Berapa tahun puan? 20 tahun. Anak berapa orang? 5 orang. Biarlah Ustazah. Apa semua saya tak redha, saya tak maafkan apa semua. Sekarang ni sedap je dia dengan perempuan lain gini. Biarlah, ayat perempuan kan, biarlah dia merangkak esok. Tak tahu siapa merangkak esok ni. Kan? Dia ingat orang merangkak. Kok kita yang merangkak? Na'udzubillah. Tak tahu mana keluar perkataan merangkak. Okey. Lepas tu dengar-dengar tengah marah. Lepas tu saya kata, "Puan, macam mana sekiranya 20 tahun puan diuji dalam sebuah rumah tangga, lalu Allah berikan syurganya tanpa dihisap. Allah berikan syurga puan untuk anak-anak puan sekeluarga di syurga. Puan rasa macam mana?" Dia pun senyap. Dia tanya balik, "Masuk Ustazah?" Saya kata, "Puan, 20 tahun bukan sekejap." "Betul Ustazah, 20 tahun bukan sekejap. Dan ujian puan sangat berat." "Betul, sangat berat." Oh perempuan kan, betul lah ni, sangat berat. Sebab Allah nak berikan syurga yang terhebat. Puan sekarang boleh buat pilihan. Puan nak memilih untuk memaafkan, move on, teruskan kehidupan. Kerana memaafkan tidak akan mengembalikan masa lalu. Tetapi memaafkan boleh membina masa depan yang bahagia dan tenang. Puan dapat apa dengan menyimpan dendam? Tapi dia tak pernah minta maaf. Inilah dia. Di antara hadis Nabi kan, siapa yang memberi maaf dia akan mendapat kemaafan Allah. Kan di dalam Al-Quran Allah sebut, "Tidakkah kamu gembira kamu diberikan keampunan? Tidakkah kamu gembira diberikan kemaafan? Maka berilah maaf sesama manusia." Memanglah puan ni akan cakap, "Senanglah Ustazah cakap, Ustazah tak duduk tempat saya." Betul, saya tak duduk di tempat puan. Tetapi Allah dah takdirkan perjalanan hidup puan begini bukan untuk disia-siakan. Bukan untuk disia-siakan. Ini adalah untuk masa depan puan di dunia dan juga di akhirat kelak. Puan dah lalui perit 20 tahun ini. Puan nak tutup kisah perit 20 tahun ini dengan dendam, dengan tidak memaafkan. Walaupun ni, saya kata biarlah puan tak payah cakap pun pada suami, pada bekas suami, pada suami ni nak berpisah ni. Saya akan bantu puan untuk bercerai. Saya akan bantu puan mempermudahkan mohon fasakh. Sebab itu tugas saya masa di runding cara rumah tangga. Kalau kes-kes yang memang layak untuk mohon fasakh, kita bantu permudahkan. Kita kumpulkan maklumat, kita tuliskan surat sokongan ke mahkamah, kita minta dia buat report polis, report doktor, sebab kadang-kadang dia tak tahu apakah yang mereka perlu buat apabila nak mohon fasakh. Tak boleh melalui cerita je, mesti ada persiapan. Ini sampai dah sepak terajang. Kita kena mempermudahkan untuk seseorang melepasi daripada kemudaratan. Subhanallah. Tetapi saya nak dia pergi daripada rumah tangga yang toksik ini dalam keadaan dia membina setiap langkah itu, langkah-langkah yang membina masa depan yang bahagia, tenang, tanpa dendam. Saya kata memang memaafkan itu bukan keperluan bekas suami. Suami mungkin tak heran perempuan maafkan dia. Dia pun tak ada minta apa-apa, takkan saya nak maaf. Kemaafannya adalah untuk diri puan. Subhanallah. Sebab pahalanya sangat besar. Saya tanya balik, puan kita banyak dosa tak dengan Allah? Banyak. Bersungguh tak kita mohon ampun? Kadang-kadang tak bersungguh Ustazah, saya akui. Bila kita boleh memaafkan orang tanpa orang itu minta maaf, insya-Allah kita juga dapat kemaafan Allah. Walaupun kita tidaklah bersungguh sangat memohon maaf kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan begitulah. Setiap apa yang kita buat mesti ada imbalannya. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Memang berkaitanlah kupasan tu dengan tajuk kita iaitu Ramadan Penghapus Dosa. Tuan-tuan, puan-puan, sebab ada lelaki juga kan. Sebenarnya okey je kalau mungkin sebab perempuan datang, ini semua staf, lelaki jadi berkawal lah ya. Di penjara.
Saya sebenarnya teringin sangat nak masuk ke penjara. Kalau ada peluang dengan penjara wanita untuk bersama dengan banduan, nanti kita bincang, kita aturkan bersama dengan banduan dan sebagainya. Saya kira anda yang bertugas di penjara, keluar masuk, tengok bagaimana banduan-banduan akhir katanya kan. Banduan yang menghadapi kesalahan yang menyebabkan kematian kan, ataupun apa sajalah yang menyebabkan hukum bunuh, dijatuhkan hukuman mati. Mesti kalian dah lihat banyak sangat perkara yang boleh mengubah persepsi, mengubah pandangan, mengubah kehidupan masing-masing. Wallahu alam. Dan mungkin anda dah melalui banyak pengalaman bagaimana banduan yang masuk dalam keadaan melakukan dosa-dosa kesilapan yang besar, akhirnya berubah, akhirnya bertaubat, mungkin jadi lebih baik daripada kita. Betul kan? Jadi lebih baik daripada kita. Ada tak banduan dalam penjara yang bunuh 100 orang? Ada tak? 99 orang? Tak ada. Yang bunuh seorang? Ramai. Bunuh 2 orang? Ramai juga. Semalam saya baca berita yang seorang lelaki bunuh kanak-kanak 5 tahun tu kan? Semalam ke kemarin. Dia juga membunuh sebelum itu seorang wanita yang disyaki umur 30 lebih juga, katanya dia juga yang bunuh. Dan kanak-kanak lelaki tu didera dengan sangat dahsyat sampai mati. Setelah dicari berapa bulan, sebulan lebih kurang. Jadi dalam bulan ni, bulan 4 ni baru dijumpai, maksudnya mayat kanak-kanak tu. Lepas tu dia umur 30 lebih, lelaki Muslim, peniaga. Tak silap saya tak tahu peniaga apa, peniaga macam yang peniaga tepi-tepi gerai-gerai. Subhanallah, kalau kita fikir tak tahu. Dan dilihat pada seluruh badan tu, kesan dera tu hampir seluruh. Kesan melecur, kesan air panas, kesan sereka pun ada. Kesan sereka pun ada. Saya baca berita tu tak jelas sangat. Saya tak tahu kesan-kesan dera ni pada wanita yang disimbah air panas ataupun pada kanak-kanak yang dijumpai mati, meninggal dunia tu. Dan juga ada juga yang meninggal di tangan lelaki. Kalau kita fikir, memang dahsyat sangat kan? Apa yang dibuat tu dahsyat, teruk, tak tergambar kita. Maksudnya bagaimana hati jiwanya. Rasulullah SAW pernah bercerita tentang satu kisah seorang lelaki, hadis yang sahih, yang telah membunuh 99 orang. Telah membunuh berapa orang? 99. Semua tahu kisah ni kan? Betul tak? Biasa dengar cerita ni kan? Cerita ni cerita yang sahih. Riwayat Bukhari ataupun riwayat Muslim ataupun riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bercerita, sesungguhnya pada zaman di kalangan Bani Israel, maksudnya cerita ni sebelum kelahiran Nabi lagi. Pada zaman dahulu di kalangan Bani Israel Nabi cerita. Ada seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Muslimat, tuan-puan, kalau dah bunuh 99 orang, agak-agak kejahatan apa dia tak buat? Adakah orang yang jahat ni dia mula membunuh dulu baru mencuri? Maksudnya nak sampai tahap membunuh, lepas seorang sampai 99 orang, 20 orang pun dah ramai. Kalau orang tu kata, saya bunuh baru 2 orang. Baru, seorang pun dah besar sangat dah. Ini tak tahulah 20 orang sampai 30 orang. Tak tahu dia bunuh dengan dahsyat macam mana. Sama ada bunuh dengan dera dulu ke, dengan seksa dulu ke, kita tak tahu bagaimana. Tapi umum Nabi cerita, telah membunuh 99 orang. Lalu dia pergi bertemu dengan ahli ibadah, orang yang kuat ibadah. Untuk apa? Dia terlintas untuk berhijrah. Dia terlintas untuk bertaubat, untuk berhijrah. Kemudian orang ahli ibadah ni kata, dosa kamu terlalu besar, dosa kamu terlalu banyak. Tidak ada cara untuk kamu dapat pengampunan daripada Allah. Tak ada cara. Muslimat sekalian, lalu pembunuh ni yang dah bunuh 99 orang, dia geram dengar ahli ibadah ni cakap macam tu. Lalu dia bunuh ahli ibadah tu. Cukup 100 orang dia bunuh. Hadis ni ada dengan saya ni. Subhanallah. Kau nak baca panjang kisah bagaimana, hadis sahih riwayat Muslim. Masya Allah. Allahu Akbar. Kemudian, muslimin muslimat sekalian,
Dia dah bunuh 100 orang, cukup dengan orang yang dia tanya ni. Maksud padahal nak bertaubat ni, nak berhijrah ni, sempat lagi bunuh. Lepas tu dia pun pergi cari orang alim, orang yang berilmu. Lalu dia pun ceritalah dia dah bunuh 100 orang. Lalu orang alim ni berkata, jika kamu ikhlas sungguh-sungguh hati kamu untuk berhijrah, untuk bertaubat, untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dosa yang kamu buat seluas lautan ataupun seluas antara langit dan bumi sekalipun, maka kamu pasti akan diampunkan Allah kecuali dosa syirik sahaja. Lalu lelaki ni bertanya, apa yang patut aku buat? Apa yang perlu aku buat? Lalu orang alim ni kata, berhijrahlah kamu, berpindahlah kamu daripada kampung kamu sekarang, tempat tinggal kamu sekarang, ke satu kampung yang mana di situ tempat berkumpulnya ramai orang-orang baik, orang-orang saleh. Sebab apa? Sebab itu hijrah perlukan perpindahan. Sebab itu kita bulan Ramadan ni, muslimat sekalian, tuan-tuan puan-puan, ramai orang nak baca Quran sebanyaknya tapi tak jadi juga. Sebab circle yang sama jugalah yang dia berkawan. Ini bukan nak suruh tukar kawan ni. Mula habis ni, maaflah ya, sebulan ni macam tak kenal, okey? Tak apalah, minta maaf ya, bulan ni saya nak masuk geng tu. Itu geng haji. Itu geng zikir. Itu geng ni, nak tukar geng. Muslimin muslimat, kita kawan dengan semua orang. Tapi bersahabat, Nabi pesan dalam hadis yang sahih. Berhati-hatilah kamu dalam mencari sahabat, kerana agamamu akan mengikuti agama sahabatmu. Masuk agama ni cara hidup kamu, cara berpakaian kamu, cara kamu bercakap, cara kamu berhibur akan mengikuti sahabat. Sebab itu kawan biasa ribu, kawan dengan non-Muslim pun semua boleh kawan. Tapi bila sahabat, berhati-hati. Kerana sahabat boleh tarik sahabat ke syurga ataupun boleh menarik sahabat ke neraka. Sahabat sangat besar peranannya. Sebab itu perjuangan Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabat. Tak disebut perjuangan Rasulullah dengan bapa mertua, tak. Kita tak sebut perjuangan Rasulullah dengan menantu. Saidina Umar menantu mertua Nabi. Saidina Abu Bakar juga bapa mertua Nabi. Saidina Ali pula menantu. Kita tak sebut perjuangan Rasulullah bersama dengan mertua menantu, tetapi dengan sahabat-sahabat. Kerana hubungan sahabat lebih kuat daripada hubungan tu, sekiranya dibuat kerana Allah. Sebab itu ada hadis sahih muslimin muslimat menggambarkan di mahsyar kelak, apabila telah berbaris ahli-ahli syurga nak masuk ke syurga, lalu ada ahli syurga berkata kepada Allah, ya Allah, mereka itu sahabat-sahabatku, iaitu golongan yang telah dicampakkan ke dalam neraka. Ada yang telah dibakar sampai siku, ada dibakar siku, buku lali, ada sampai lutut. Maksudnya dah masuk dah ke dalam api neraka. Lalu dia berkata, ya Allah, mereka itu sahabat-sahabatku. Mereka solat bersamaku, mereka puasa bersamaku, dan mereka haji bersamaku. Dalam hadis ni sebut 3 ibadah ni. Maksudnya dia mewakili ibadah. Sahabat yang sama-sama boleh tarik-menarik masuk ke syurga ini, sahabat yang bersahabat atas dasar ibadah, atas dasar agama. Kalau atas dasar lain, senang nak bersahabat. Geng ngumpat lagi senang. Kaki jalan pun senang. Minggu ni nak jalan mana? Kaki shopping. Jumaat ni besok, pukul 12 ada 2 jam, nak jalan mana? Nak shopping mana? Kalau kita berkawan dengan grup, circle, shopping memang shopping. Jalan-jalan cari makan, memang kerjanya hari Jumaat, rehat 2 jam. Nak makan mana? Ada tempat apa? Best mana? Gini-gini. Cuba tengok circle kita sekarang. Sila sentap, sila terasa. Kalau kita rasa geng kita sekarang tidak menambahkan nilai agama, kita bukan minta tinggalkan. Muhasabahlah. Yang aku terasa lah Ustazah Asmat cakap tu. Subhanallah. Terasa lah. Jom kita ubah sikit. Tambah sikit zikir. Kita mulakan perjumpaan kita, shopping kita dengan zikrullah. Masuk dalam sebuah kereta. Okay, sepanjang perjalanan ni kita zikir ya. Sebab kita tak nak jadi grup shopping je. Esok di pada masyarakat, mana grup-grup shopping tu sama. Ya Allah, hisap pula banyak. Tak habis-habis shopping. Tapi ada lagi dalam kotak tak keluar. Beli pula yang baru. Pujuk suami. Bang, ini tak pernah keluar design ni. Katanya limited edition. Ini raya kali ni je keluar. Kau tak beli rugi. Padahalnya,
bekas biskut raya tahun lepas tu pun baru nak keluarkan balik kan. Ya Allah, ujian sungguh. Muslimin-muslimat sekalian. Semua tu akan dihisap kan. Yang kaki tapuai, kaki MW, kaki apa lagi, macam-macam. Saya suka, saya pun banyak-banyak jadi ahli semua, raikan kawan-kawan kan. Tak ada masalah. Cuma kuatkan lagi ikatan berkawan itu dengan ibadah. Bukan kata tak boleh, boleh. Itulah yang merapatkannya. Tetapi kuatkan juga dengan ibadah yang kita buat secara berjemaah. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maka tariklah sahabatmu itu untuk sama-sama masuk syurga. Hadis inilah yang menyebutkan bahawa sahabat boleh tarik sahabat. Yang dah masuk ke neraka, sahabat boleh tarik. Tetapi dengan ayat apa tadi? Mereka solat bersamaku, ya Allah. Mereka puasa bersamaku, ya Allah. Puasa ni bukan hanya jaga perut, jaga lidah, jaga mata semua. Dan mereka haji ataupun pergi menunaikan umrah bersamaku, ya Allah. Sebab itulah muslimat sekalian, kalau kita bina kasih sayang, berkawan, bersahabat atas dasar dunia saja, dia sangat rapuh. Datang hujan sikit, datang sikit bergaduh, berpecah. Tapi kalau atas dasar, jom waktu Zuhur ni kita duduk kat surau sama-sama, kita baca dalam 10 muka surat sama-sama. Itu jadi saksi besok. Jadi saksi, kami baca Quran sama-sama, ya Allah. Tak boleh jadi saksi, kami pergi Sogo sama-sama. Kami pergi apa tu ya, yang kelas-kelas sikit tu apa? Pavilion sama-sama. Oh, itu semua tak boleh jadi saksi. Tapi yang ibadah berjemaah sama-sama itu akan jadi bukti, burhanun, junnatun, saksi dan juga perisai daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Saya sambung cerita ni. Subhanallah. Dek, ni memang betul lah. Ini dalam berapa orang? Okey. Jadi dalam 2,000, lepas tu dari lebih kurang dalam 3,000 lebih kalau melihat bersama-sama di live ni. Kisah lelaki ni tadi, sambung lagi kan. Lalu orang alim ni kata pergi ke sebuah kampung, di mana nanti kampung itu ramai orang-orang baik, orang-orang saleh. Kemudian bila dia pun mulakan perjalanan, dia nekatkan nak berhijrah, nak berubah, nak bertaubat, nak istighfar. Kemudian dia mulakanlah hijrahnya. Dalam perjalanan dia meninggal dunia. Kemudian bila dia meninggal dunia dalam perjalanan, belum sempat taubat lagi, belum sempat lagi buat amal saleh, amal kebaikan, baru on the way je. Meninggallah dia di tengah jalan. Lalu datanglah 2 orang malaikat. Seorang malaikat azab, seorang lagi malaikat rahmat. Lalu keduanya saling bertelagah. Jenazah ini, mayat ini urusanku, malaikat azab kata. Sepanjang hidup dia buat dosa. Malaikat rahmat pula kata dia urusanku, kerana dia dalam proses untuk bertaubat. Lalu Allah perintahkan kepada 2 malaikat ini untuk mengukur jarak. Maka jarak dia dekat dengan kampung orang saleh hanya sejengkal saja. Maksudnya beza jarak sejengkal. Lalu dengan rahmat Allah, maka dia diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang ada dua versi. Ada orang kata, tak susah sangat ya nak dapat syurga, nak diampunkan Allah. Dia bunuh 99 orang, 100 orang. Aku tak ada bunuh orang. Aku lagilah kuat untuk masuk syurga. Saya bimbang kalau cerita ni tak dikupas dengan baik, ada orang mempermudahkan. Dan dia rasa macam, kalau macam tu dia lagi peluang besar. Jadi taklah beria sangat, nak solat banyak-banyak, nak istighfar banyak-banyak. Muslimin muslimat, terutamanya ialah ramai muslimat kita ni, kita tidak tahu bagaimana perakhiran kematian kita. Adakah kita mati dalam keadaan bertaubat sebagaimana lelaki ini? Dan kalau kita fikir logik, kalau lelaki ni tak nekat sungguh nak bertaubat, dia tak akan tinggalkan kampung halamannya. Di situ ada keluarganya, di situ ada tempat dia cari makannya, mungkin ada kebunnya, mungkin ada binatang ternaknya. Di situ ada, mungkinlah adik-beradik ataupun dia dah kahwin, kita tak tahu. Tapi bila dia nekat tinggalkan kampungnya dan menuju ke kampung orang soleh, menunjukkan hijrah dan keikhlasan dia dalam bertaubat itu sungguh-sungguh. Maka Allah mengambil kira hatinya ketika bertaubat itu. Jadi kita sekarang, adakah kita bersungguh-sungguh dalam bertaubat? Bersungguh-sungguh dalam mohon ampun kepada Allah? Adakah kita betul-betul ikhlas untuk kembali kepada Allah? Sebab ramai orang istighfar kerana mengharapkan sesuatu daripada Allah. Ramai orang bila dapat ujian, lalu dia perbanyakkan istighfar supaya mengharap ujian itu diangkat. Lalu bila ujian itu telah diangkat, maka dia kembali semula lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ramai orang, dia hanya melakukan ibadah kerana bimbang-bimbang, takut itu, takut ini. Takut rezeki nanti berkurang, takut suami nanti tak sayang, takut nanti anak jauh. Subhanallah. Maksudnya dia mengikat ibadah itu dengan sesuatu ataupun perkara-perkara dunia. Allahu Akbar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu kisah pertama yang kita boleh ambil tauladan. Bila kita sebut Ramadan penghapus dosa, ada kisah seterusnya saya nak kongsikan bagaimana dosa orang yang membunuh diri. Bunuh diri, dosa diampunkan ke tidak? Orang bunuh diri diampunkan tak dosa? Nanti kita tengok bagaimana kisah daripada hadis yang sahih bagi orang yang membunuh diri tapi dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hari ni kalau kita jumpa, kita dengar berita, baca viral kes orang bunuh diri, jangan mudah kita menghukum bahawa dia tak cium bau syurga. Sebab ada di kalangan orang yang bunuh diri di zaman Rasulullah, dia dapat pengampunan Allah. Ada syarat. Ada syarat. Ada sebab-sebab tertentu. Allahu Akbar. Okey, muslimat sekalian, sekarang kita berada di bulan Ramadan. Bulan yang mana Allah bukakan pengampunannya berganda-ganda. Bukan bermaksud bulan lain Allah tidak ampunkan. Tapi disebut jelas di dalam hadis Nabi SAW. Man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan, dikatakan man qama ni juga menghidupkan malam Ramadan dengan solat tarawih. Itu yang dimaksudkan. Di situ banyaklah syarah. Apakah maksud man qama Ramadan? Barang siapa yang menghidupkan Ramadan. Sebagian ulama menyebutkan menghidupkan malam Ramadan dengan tarawih. Ada yang kata menghidupkan Ramadan dengan apa jua ibadah pada malam. Ada yang kata ia khusus kepada tarawih. Maksud Nabi kata jangan tinggal solat. Soalannya jangan tinggal solat tarawih. Dalam hadis yang lain, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa pada siang hari Ramadan. Jadi dua-dualah. Siapa yang berpuasa pada siang harinya dengan puasa yang sebenar-benar. Sebab puasa yang zahir iaitu tak makan tak minum. Puasa yang batin, jaga lidah, jaga mata, jaga telinga, jaga tangan, jaga kaki, jaga seluruh anggota badan juga berpuasa daripada menahan diri, daripada melakukan dosa. Perut ditahan daripada makan dan minum. Faraj ditahan daripada bersetubuh siang hari Ramadan. Manakala anggota badan yang lain ditahan daripada melakukan maksiat. Inilah erti kata puasa imanan wahtisaban. Dengan keimanan dan dengan keikhlasan dan bersungguh-sungguh. Nabi sebut siapa yang berpuasa pada siang harinya dengan keimanan dan bersungguh-sungguh. Dan siapa yang membangunkan malam dengan solat tarawih dan segala ibadah. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maka dia akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Allahu Akbar. Siapa kat sini banyak dosa dia? Angkat tangan. Siapa yang banyak dosa? Angkat tangan. Siapa yang banyak dosa? Angkat tangan. Oh, ada yang tak banyak dosanya, ada yang tak ada dosa. Semua kita banyak dosa. Kenapa suruh angkat tangan tu? Angkat tangan kiri pula. Okey, fokus ya semua. Fokus lagi. Okey, bye-bye. Masya Allah. Angkat dua-dua tangan. Okey, buka, tutup. Masya Allah. Okey. Subhanallah. Sabar dulu ya. Kita nak habis dah ni. Memang pun. Kalau ikutkan masa saya ada lebih kurang dalam 10 minit lagi. Boleh? Saya mula tadi dalam pukul 10.45. Jadi kita sedar dalam 11.45 insyaAllah. Kita nak kongsikan juga amalan-amalan untuk menggugurkan dosa. Okey, muslimat. Kita ada banyak dosa. Yang kita sebut baru dosa lidah. Dosa lidah pula banyak. Dosa mengutuk, mengeji, menghina, mengumpat, mengadu domba. Banyaknya dosa kita. Menyakiti hati suami. Banyak tak dosa? Ya Allah, bab tu kan hari-hari lah saya nekat. Bang, hari ni insyaAllah saya nak jaga lidah saya. Saya tak nak kecilkan hati awak. Saya tak nak cakap saya ni. Suami saya kata alhamdulillah, syukur akhirnya. Subhanallah. Kadang-kadang dia pun jawab gurau-gurau kan. Subhanallah, sebenarnya kadang-kadang tu kita nekat tetapi orang perempuan kan. Bukanlah semua. Kadang-kadang tu saya pun mengisafi diri. Laju je menjawab. Kan laju je komen. Laju je komplain. Kan benda nampak, mata tu kalau nampak benda tak kena, laju je keluar dekat mulut. Orang lelaki mungkin banyak dia nampak apa yang tak kena dengan kita, tapi mulut dia tu tak laju macam kita lah. Kan? Okey, nampak je. Bang,
kasut tu bang, tolonglah susun elok sikit. Dah lah saya ni nak kena didik anak lagi, nak didik awak. Oh panjang pula lah ceramahnya. Lepas tu dapat stoken pula kan. Contohlah. Lepas tu nampak pinggan tak susun elok pula. Lepas tu nampak plekat pula. Tak ikut spek kita ke apa ke kan. Apa sajalah. Allahu Akbar, subhanallah. Kadang-kadang tu dipikir sabarnya lah dia dengan kita kan. Subhanallah, kerana dia menerima kelebihan kita dan package sekali kena terima kekurangan kita kan. Macam kita jugalah terima kelebihan dia. Semana ada nak terima kelebihan je. Mesti ada kekurangan, barulah manusia. Kalau semua perfect, itu malaikat. Jadi pandailah kita menjawab tu kan. Muslimat sekalian, akuilah kita banyak dosa dengan suami. Walaupun kita kata dah memang kena Ustazah, kalau tak sekian, apalah alasan kita, kesimpulannya banyak dosa kita dengan suami. Banyak dosa lidah kita dengan anak-anak. Itu baru lidah. Dengan adik-beradik, dengan ibu ayah, dengan rakan sekerja, dengan bos. Oi, berapa banyak ni daripada kerja dah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Berani nak pergi ngaku dekat bos. Tuan-tuan, puan-puan, sepanjang Ramadan ni saya nak mengakui. Sepanjang bekerja ni saya rasa tak kurang dalam 20,000 kali kot. 20,000 kali tu. 2,000 kali. Jangan ngaku. Tak perlu mengaku. Kita mengumpat, mengeji, mengutuk orang, tak perlu pergi ngaku depan-depan. Kalau anda pernah kutuk saya ke, ngumpat saya pun janganlah ngaku-ngaku depan saya. Takut saya pun tak kuat. Tak kuat untuk melupakan. Nanti teringat-ingat je kan. Kalau jumpa lah. Sebab itu syarat untuk memohon maaf dan selesaikan isu ngumpat ni, itu dibahaskan oleh ulama. Sama ada perlu pergi mengaku, bagi tahu dan mohon maaf khusus. Itu pendapat yang pertama. Tapi saya ambil pendapat yang kedua. Tidak perlu. Kerana perbuatan tersebut boleh memutuskan silaturahim. Kita ngumpat suami, berani nak ngaku. Bang, tadi ke kawan datang tu kan, minta maaf lah saya sebut ngumpat awak sikit. Minta maaf lah, saya bukan orang lain, saya isteri awak. Awak kena maafkan saya. Awak cakap apa pasal saya? Minta maaf lah, saya macam cakap. Sebab kawan saya tu, suami dia rajin uruskan kain. Kan awak kan macam malas, awak kan tak ni. Jadi saya tersebut je. Saya tersebut, untunglah awak suami saya tak ada harapan. Contohlah ya, tercakap. Awak cakap macam tu, berapa orang kawan nak? Ada dalam 5-6 orang je. Awak nak cover macam mana? Itulah, tak nak cover balik. Ingat suami kuat ke nak maafkan kita? Nak ngaku depan suami. Kalau yang dah tua, bang minta maaf, tadi anak telefon cakap pasal awak. Dengan anak yang dah besar apa semua kan. Ingat halal ke ngumpat suami? Halal Ustazah, ngumpat dengan anak kot. Takkan tak halal. Kan ngumpat dengan orang luar, ngumpat dengan anak sendiri. Buka aib ayah anak tu. Tak kira lah dengan anak ke, dengan siapa ke. Banyak sangat. Dosa kita sejak balik ngumpatkan kawan sekolah, ngumpat cikgu sekolah. Masuk universiti ngumpat kawan-kawan ni pula. Lepas tu ngumpat pensyarah. Masuk kerja tak siapa-siapa kita jumpa dekat traffic light pun kita, bang tengok orang sebelah tu bang. Tak kenal, tak pasal-pasal kan. Pergi pasar malam, bazar Ramadan lagi lah. Tak tahulah itu ini, mudah sangat. Itu baru cerita pasal lidah. Dosa mata, dosa telinga. Ustazah, saya bukan nak dengar mengumpat. Saya memang ni, tapi saya terpaksa, saya dah duduk kat situ. Kan? Tak boleh nak lagi, nanti kata sombong. Jadi saya duduk di telinga saya dengan ngumpat. Tapi saya tak reda. Kata reda insyaAllah lah. Pendapat yang kedua, bagaimana kita nak settlekan yang kita dah ngumpat-ngumpat orang ni. Kan, pertama mohon maaf secara umum. Minta maaf ya, minta maaf. Tapi jangan nampak kat sangat obvious kan. Saya minta maaf banyak-banyak, minta maaf ya. Awak maafkan saya tak? Minta maaf ya kalau saya ada ngumpat. Dah tersebut pula. Awak ngumpat apa? Baik cakap. Tak, umum je. Kod-kod lah. Kita tak boleh orang sebut macam tu kan. Tak ada kod-kod ni mesti ada ni. Jadi umum, lepas tu susuli kejahatan yang kita buat dengan kebaikan. Sebab itu Nabi SAW bersabda kepada para wanita bila balik daripada peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi kata, wahai para wanita, sesungguhnya diperlihatkan kepadaku di dalam syurga itu ramainya di kalangan wanita menjadi bahan bakar di dalam neraka, menjadi bahan bakar dalam neraka. Lalu Nabi beri 2 wasiat. Nabi kata, perbanyakkanlah istighfar dan perbanyakkanlah sedekah. Nabi beri 2 wasiat tu khusus kepada wanita.
Masa tu Nabi melalui wanita, dikatakan ketika ni Nabi melalui untuk pergi khutbah. Dikatakan ketika ni Nabi khutbah raya haji ataupun raya puasa. Maksudnya antara dua raya. Ada yang kata raya Aidul Fitri, ada yang kata Aidul Adha. Jadi solat sunat kan di padang. Jadi Nabi melintasi di hadapan wanita, Nabi berhenti sekejap. Nabi kata, wahai para wanita, sesungguhnya di dalam neraka itu ramainya di kalangan kamu. Maka perbanyakkanlah istighfar dan perbanyakkanlah sedekah. Jadi kita muslimat, dosa lidah, istighfar itu dengan lidah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau dosa kita melibatkan harta, dengan ganti harta lah, ambil harta orang, balas balik lah. Jadi bila dosa melibatkan lidah, iaitu ni perbanyakkan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Istighfar ni boleh jadi dua. Banyak sebenarnya, antaranya dua. Dia menggugurkan dosa maksiat yang disebabkan lidah, dia menjadi benteng supaya kita tak buat dosa lagi. Mustahil orang yang banyak istighfar, dia banyak ngumpat. Mustahil. Kalau banyak istighfar, ngumpat pun jadi pahit. Dia dah jadi orang yang tak suka cakap pasal orang. Dia kalau berat lidah dia, dia tak akan tersebut tak suka bercakap. Dan Allah mungkin akan ikat lidah dia terbelenggu dengan istighfar dia. Lidah dia kelat, susah untuk mengumpat dan mengata orang. Subhanallah. Yang kedua Nabi sebut perbanyakkan sedekah. Di sanalah saya pernah membaca dan pernah mendengar penjelasan alim ulama berkenaan dengan bagaimana sedekah boleh menghapuskan dosa-dosa yang melibatkan dosa orang lain. Antara kaedahnya adalah kita berniat ketika buat sedekah. Bila kita bersedekah, ya Allah, pahala sedekahku ini ku berikan, niatkan ya Allah kepada mereka yang pernah aku zalimi ya Allah. Maksud menzalimi adalah kalau kita ngumpat orang, kita sedang zalim orang tu. Sebab ngumpat ni mesti benda buruk, tak ada benda baik. Tak adanya ngumpat. Kau nak tahu tak? Bos kita tu, kalau nak cerita kan, apa? Rajin sangat. Pagi dah bangun tahajud. Kawan kita pun cakap apa? Alah, ingatkan apa? Cerita tu ke? Macam, ingatkan cerita apa tadi? Dah, iyalah. Tak apalah. Okey, dia rajin bangun tahajud. Okeylah. Maksudnya kalau cerita yang baik-baik ni tak jadi syok lah. Biasa kalau ngumpat ni mesti cerita buruk. Tahu tak bos kita ni pukul 7 pagi baru bangun. Habis tu subuh tak? Itu barulah cerita. Kalau yang pertama tadi, nak cerita apa? Okey. Macam tu kan. Ngumpat ni mesti benda yang aib. Maksudnya kita menzalimi orang tersebut. Ataupun kita ada ambil hak. Ataupun kita adu domba sampai 2 orang bergaduh. Apa sajalah, ya Allah, pahala sedekahku ini aku niatkan ya Allah untuk orang yang pernah aku zalimi, yang aku ingat ataupun lupa, yang aku kenal atau tidak, yang aku sengaja atau tidak. Umumkan begitu. Mudah-mudahan di akhirat kelak, saat penghisaban, bila dibentangkan semua, lalu orang yang kita ngumpat tak tahu berapa orang. Agak-agak sampai 1000 tak orang kita ngumpat daripada sejak balik. Takkan tak sampai 1000, jumpa orang juta dah kot. Kan 10,000 kot, mungkin 100,000 dah kita ni. Wallahualam. Maksudnya kita dah tak ingat dah orang yang kita ngumpat tu dulu. Masa sekolah menengah tu, masa di universiti, kita dah tak ingat dah pesyarah-pesyarah tu. Subhanallah, muslimat sekalian, ini baru cerita satu dosa. Nak kata dosa kita terlalu banyak, maka Ramadan yang datang ini adalah satu bentuk rahmat, yang mana kalau kita betul-betul hidupkan Ramadan ini imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Nabi bersabda akan diampunkan segala dosa-dosa yang terdahulu. Subhanallah. Dosa yang terdahulu diampunkan Allah dengan sekaligus. Tak perlu kita nak sebut satu-satu, ya Allah, apa yang dosa ini, apa dosa ini. Boleh terhimpun semua dosa-dosa besar ke dosa kecil dengan satu pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun muslimat, saya perlu sebutkan juga perkara ni. Ciri-ciri orang yang diampunkan Allah dosa-dosanya adalah mereka yang telah melakukan hijrah. Satu orang akan tanya, apakah ciri-ciri, syarat-syarat dosa kita ni nak diampunkan, semua yang terdahulu nak diampunkan. Contoh macam ni kan kita. Kalaulah ada anak kita yang menyakiti, ataupun suami lah, bukan suami kita lah, suami orang lain. Seorang suami ni dia minta maaf dengan isteri dia. Sayang, abang minta maaf, bagi abang peluang lagi, abang menyesal, abang takkan buat lagi sekian-sekian. Abang minta maaf sangat-sangat. Abang takkan lagi mesej perempuan tu. Abang takkan buat maksiat lagi, contoh ya. Lepas tu isteri pun, okeylah, saya maafkan awak. Saya percaya, saya bagi peluang pada awak. Tak sampai setengah jam,
Tiba-tiba sebab kita dah pasang perangkap, dah WhatsApp suami tu, contohlah, bukan kita tak nak kita. Yang isteri ni dia dah pasang perangkap. Dia dah buat web WhatsApp tu pada laptop dia. Faham ya? Kan? WhatsApp tu kan boleh letak. Jadi suami ni tak perasan. Ini banyaklah kes saya dulu handle macam mana isteri ni dapat sebab dia buat senyap-senyap macam tu kan. Tak sampai setengah jam tengok-tengok WhatsApp lagi dengan tukar-tukar gambar yang tak senonoh apa semua. Lepas tu isteri ni pun mungkin pergi kat suami. Saya dah tak percaya dah awak ni. Baru sengaja awak nangis-nangis, awak buat lagi. Tolonglah percaya, tolonglah. Nak percaya ke tak? Tolonglah gini-gini. Saya menyesal. Kali ni betul-betul. Kali ni botol-botol. Macam tu kan. Masya Allah, Allahu Akbar. Mungkin dah tak ada dah. Okey, saya bukan nak menyamakan bagaimana Allah Maha Pengampun, tak macam manusia. Nak sebutnya bagaimana kita, kalau kita mau ampun dengan Allah dan waktu sama kita masih buat maksiat pada Allah. Sebenarnya permohonan ampun kita kepada Allah ikhlas atau tidak? Itu yang disebut imanan wahtisaban. Dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan. Kalau betul ikhlas, sebab itu syarat taubat ni kita nak dapat pengampunan semua dosa-dosa terdahulu. Syarat taubat yang diampunkan Allah adalah taubatan nasuha. Masuk taubatan nasuha adalah tinggalkan terus dosa maksiat, menyesal sungguh-sungguh, nekat tidak mengulangi. Itulah dia golongan yang diterima taubatnya, taubatan nasuha, taubat yang mana insya-Allah dengan taubat ini Allah hapuskan semua dosa-dosa yang terdahulu. Jadi wahai para muslimat, dengan penuh kasih cinta, kasih sayang, antara dosa yang wanita sangat susah untuk jaga iaitu dosa penampilan dirinya. Wahai muslimat, kita ini cantik. Namanya perempuan memang indah. Bukan hanya pada rupa paras, tapi pada setiap lekuk tubuh badannya. Mari kita tanya orang lelaki. Tuan, wakil lah. Sudah dah lah, tengok ada yang khusyuk. Okey. Tuan boleh bagi respon kan? Takutlah pula serius tuan tu kan kena tangkap kan? Okey, saya tak jadi tanya tuan. Okey. Masya Allah. Tapi saya dah banyak test lah pada orang muda apa semua. Muslimat, isteri orang ke, mak orang ke, kalau pakai ketat, nampak bentuk badan, tetap menaikkan syahwat, tetap menimbulkan, boleh menaikkan syahwat, boleh menggoda. Betul tak tuan? Tanya lagi, tengok. Sebesalah nak anggut ke nak geleng kan? Nak anggut bulan Ramadan. Kan? Nak geleng kan menipu bulan Ramadan juga. Okey, tak apa cik. Saya faham. Masya Allah, muslimat sekalian. Yang saya risau, saya bimbang, saya pesan macam ni, raya nanti. Sebab bagaimana raya bermula hari ni? Sebab sekarang dah mula beli baju raya. Tolonglah perhatikan, tolong pilih betul-betul, janganlah pakai baju ketat di bulan Ramadan. Walaupun tutup, tapi ketat nampak bentuk badan semua, tak ikut patuh syariat. Janganlah puasa sebulan Ramadan, luruh, hancur, sia-sia kerana satu Syawal. Janganlah begitu. Sebagaimana, jangan tergolong dalam hadis Nabi, yang mana Nabi SAW bersabda, Kam min sa'imin, betapa ramai orang yang berpuasa. Laisa lahu min siyami, tak dapat apa-apa daripada puasanya, daripada segala ibadah di bulan Ramadan, kosong, tak dapat apa-apa. Laisa lahu min siyami, tak dapat apa-apa Nabi kata. Illal ju' wal atash, yang dia dapat adalah lapar dan dahaga saja. Hadis Nabi yang sahih yang kedua, Nabi bersabda. Ini daripada malaikat Jibril. Malaikat Jibril kata apa? Ketika tu malaikat Jibril datang bertemu dengan Nabi. Lalu malaikat Jibril kata, Sesungguhnya barang siapa yang bertemu dengan Ramadan namun tidak mendapat keampunan Allah, maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka dan dia akan dijauhkan daripada rahmat Allah. Lalu malaikat Jibril suruh Nabi Muhammad sebut amin. Lalu Nabi Muhammad sebut amin. Nak kata hadis yang sahih ini, malaikat Jibril sendiri yang cakap kepada Nabi Muhammad SAW, menyebutkan apa orang yang bertemu Ramadan tapi masih tidak diampunkan dosa. Apakah ciri-ciri orang tersebut? Tengok satu Syawal nanti, dia terus menyambung maksiat. Soalnya bulan Ramadan dia kekang tunggu. Sebab itu saya risau tengok komen di FB. Aku tak maki sebab bulan Ramadan, tunggu habis Ramadan. Aku tak maki sebab tengah puasa, tunggu malam karang. Nauzubillah. Sebenarnya Ramadan ini satu bulan yang mana membersihkan kita daripada dosa, mengikis daripada sifat-sifat,
perbuatan-perbuatan akhlak yang buruk untuk kita jadi orang yang baik. Bukan dia macam empangan tu, tahan-tahan empangan air, lepas tu dilepaskan. Dan ramai mana yang bila 1 Syawal 2 Syawal bersentuh lelaki perempuan yang ajnabi. Syawal solat dah lambat, Al-Quran tinggal terus. Bila datang saja Syawal masing-masing raya kan, dah 2 tahun tak raya, raya sungguh-sungguh. Subhanallah, bukan salah nak bersolek sikit-sikit, pakai sekadar untuk supaya muka kita ni nampak berseri, muka kita ni tak kusam. Tak adalah orang tanya sakit ke, sebab pucat sangat kan. Subhanallah, contohnya pakai bedah sikit, pakai foundation nak tutup celah, tak ada masalah. Yang berdosa adalah tabarrush, iaitu berlebihan dalam bersolek sehingga menarik perhatian. Kalau saya tanya orang lelaki, tapi tak edit tanya lah ya, kalau tengok orang perempuan gincum merah menyala, okey, confuse saya kan. Ya, saya tanya ramai orang lelaki. Sebab dulu saya ceramah kursus kahwin, jumpa orang muda dalam macam grup ramai macam ni kan. Oi ustazah, geram tengok. Habis tu kita nak cakap, siapa suruh tengok? Dah siapa suruh tunjuk? Pakai gincu sekarang pakai emas. Tak nampak kan? Masya Allah. Muslimat sekalian, bukan salah pakai gincu, pakai sikit-sikit macam natural. Tapi bagi dia merah menyala tu natural. Bibi saya asal memang macam ni. Yalah tu kan. Sekadar tak nampak sekian-sekian, kita tahu, jangan tipu diri sendiri. Kalau dah menarik perhatian, kalau saya elak terus tak pakailah sebab bimbang terlebih dan sebagainya kan. Jadi pandai-pandailah kita bawa diri muslimat, kerana selain pada dosa lidah, dosa yang kita bawa dalam tu dengan kita berjalan tanpa sedar, kita sedang melakukan dosa. 8 jam di pejabat, 8 jam kita dalam keadaan yang mendedahkan aurat. Macam saya tengok pakai baju ni, is okay sebab longgar. Tapi ada setengah mungkin anggota yang sengaja ketatkan baju. Bahagian seluar tu saya tahu sebab saya selalu ditanya pergi kat badan uniform, anggota polis, apa semua, nurse. Saya kata boleh, tak ada masalah. Ini dah dikaji dah sekian-sekian, pakai pun tutup elok apa semua. Cuma bila upah tailor tu longgarkan. Tapi ada yang style memang minta dengan tailor untuk dibentukkan bahagian pinggang, pasuk ngam-ngam saja seluar pun ketat dan sebagainya. Jadi kalau kita dah berusaha buat longgar tapi masih lagi kelihatan ada bentuk yang kita tak boleh kontrol, maka insya-Allah dimaafkan. Lagi-lagi kita dalam keadaan menjalankan tugas. Di luar tugas kita terus menjaga dengan lebih baik. Subhanallah. Jadi muslimat, sekadar itulah perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat. InsyaAllah sama-samalah kita memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan amal ibadah. Apa saja amal soleh kita di bulan Ramadan ini memang menghapuskan dosa. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Ramadan ke Ramadan, Nabi SAW bersabda, solat ke solat, Jumaat ke Jumaat, dan Ramadan ke Ramadan, kepada Ramadan seterusnya adalah penghapus dosa, selama mana kamu tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf salah dan silap. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik yang akan membersihkan kita daripada segala dosa-dosa yang terdahulu. Begitulah jua kita menyantuni para banduan di penjara. Ingatlah kisah yang saya ceritakan tadi. Sekiranya mereka betul-betul ikhlas bertaubat kepada Allah dan mereka berada di dalam penjara pun tak ada peluang nak buat maksiat. Mungkinlah ada maksiat lain, tetapi peluang untuk buat maksiat secara zahir tu, kalau kita tengok lebih sempitlah berbanding berada di luar penjara. Maka kita santuni mereka dan melihat mereka di kalangan orang-orang yang bersih, orang-orang yang sedang menyucikan diri. Boleh jadi mereka itu lebih baik daripada kita. Selamat Hari Raya Aidul Fitri. Maksud Hari Raya Aidul Fitri adalah Aid kembali, Fitri fitrah, iaitu kita kembali kepada fitrah kita, boleh makan minum semula. Fitrah kita boleh bersama fitrah-fitrah yang asal boleh di siang hari, kembali semula. Dan masuk yang kedua yang lebih utama adalah kembali fitrah suci bersih daripada dosa. Sebab itu jangan mulakan dosa yang baru pada satu hari raya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Cik pengerusi nak buat pengumuman sikit ya. Subhanallah. InsyaAllah di luar sana kita ada bawa barang dagangan musafir pedagang ni.